Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terlewat sedikit, minit dua. Ini Ustaz ada, Masya Allah. Jazz Hasbullah Muhammad Mukhtar, Masya Allah, Barakallah fi Efi Aswadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Nubli, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madu Zair Hatitha, Masya Allah. Azli Al-Fansuri dari Marudu, Masya Allah. Abdul Razak, Abdul Manaf, Zahari Zakaria, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, baik. Semalam sampai dalam pukul 9 daripada utara. Kita, Masya Allah, tuan-tuan hadirkan diri, tuan-tuan, Masya Allah, dengan iman dan ihtisab, dengan niat untuk kita sampaikan dan untuk kita amalkan. Jadi untuk itu langkah pertama ialah kita sharekan. Tuan-tuan cuba sharekan, tuan-tuan cuba sharekan, kita sharekan, Masya Allah. Sharekan video ni, live ni dengan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Masya Allah, Barakallah fih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah. Wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Ya, kita berada di muka surat yaitu 441 hadis ke 164 bracket 25. Hukum larangan Nabi adalah sama dengan hukum ahkam dalam Al-Quran. Apa yang Nabi larangkan sama dengan Al-Quran. Ini masih lagi kita dalam topik mereka-mereka yang mengingkari hadis. Mereka-mereka yang hanya menerima Al-Quran dan memaksudkan Al-Quran itu dengan pemikiran mereka, dan mereka menolak hadis, sama ada secara terang-terangan ataupun mereka mentakwilkan. Begitu. Jadi Nabi SAW dalam bab ini nak menerangkan hukum larangan daripada Nabi adalah sama dengan hukum Al-Quran. Muka surat ialah 441 hadis 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala قام رسول صلى الله عليه وسلم أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد عمرت ووعظت ونحيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أقصر وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذنه ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم وإذا أعطوكم الذي عليكم رواه أبو داود في إسناده وأشعث بن شعبة المصيصي قد تكلم فيه. Sayyidina Irbad bin Sariyah, satu orang sahabat namanya Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bangun, berdiri
Dan baginda bersabda, yakni baginda berkhutbah lah ni. Adakah salah seorang daripada kamu dalam keadaan berteleku di atas singgasananya, duduk berteleku di atas singgasananya, menyangka bahawa Allah hanya mengharamkan perkara yang ada dalam Al-Quran sahaja? Ketahuilah bahawa sesungguhnya demi Allah, aku telah perintahkan kamu, aku telah memberi amaran pada kamu dan melarang kamu sesuatu sesungguhnya. Larang kamu daripada sesuatu sesungguhnya ia sama seperti Al-Quran atau lebih. Sesungguhnya Allah tidak menghalalkan bagi kamu memasuki rumah-rumah ahli kitab melainkan dengan izin mereka, memukul wanita-wanita mereka dan makan buah-buahan mereka apabila mereka menunaikan tanggungjawab mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Pada sanad hadis ini ada perawi yang bernama Al-Ash bin Al-Syu'bah Al-Musisi, dan beliau telah dikritik oleh para perawi. Beliau telah dikritik dalam ulama dalam Asma'ur Rijal. Zahirnya peristiwa ini berlaku adalah pada peperangan Khaybar lah. Nabi SAW pergi kepada peperangan Khaybar. Telah saya jelaskan dahulu, peperangan Khaybar. Khaybar ni adalah satu kawasan lah. Kita panggil satu daerah lah. Dalam daerah itu mempunyai banyak kawasan-kawasan dan banyak kampung-kampungnya, iaitu mempunyai kampung-kampung yang besar. Jadi Nabi telah pergi ke Khaybar untuk menawan Khaybar. Sebab apabila orang-orang Yahudi telah dihalau ke Madinah dan mereka menuju ke Khaybar, dan mereka duduk di Khaybar, dan mereka membuat penempatan di Khaybar. Oleh kerana mereka melampaui batasan, maka Allah perintahkan Nabi untuk pergi kepada Khaybar dan menawan mereka. Khair. Jadi apabila orang-orang Islam menyerang Khaybar dan para sahabat memula memasuki kebun-kebun orang Yahudi, masuk kebun orang Yahudi, dan mereka memakan buah-buahan mereka. Makan buah-buahan. Jemaah jalan kaki juga makan. Itu rezeki Allah. Itu tak boleh, itu salah. Gitu. Hak orang, mana kita boleh makan. Dan menyembelih kaldai mereka. Semula kaldai mereka. Masa tu kaldai tak diharamkan lagi. Semasa tu, selepas tu peristiwa tu lah, di Khaybar tu lah kaldai diharamkan. Dan memakan, dan waktu itu Nabi sedang mendirikan solat. Masa tu Nabi tengah mendirikan solat. Sahabat buat kerja begini. Setelah selesai, Nabi pun bersabdalah dengan sabdaan tersebut seperti mana di atas. Nabi kata, sebagaimana aku menghalalkan, sebagaimana aku menasihatkan kamu, aku menasihatkan kamu, melarang kamu, maka dia sepertilah Al-Quran. Di sini perkataan lebih sama seperti Al-Quran atau lebih. Sama seperti Al-Quran atau lebih. Apa maksud dia? Ialah kinayah. Ini bahasa kinayah. Bahasa kinayah kan? Setelah saya jelaskan kepada almarhum ayah saya, kalau dia kata, oi minta air tu, situasi tu minta air tu, masa tu dia nak basuh kereta. Maka dia pun kata, kita pun bawa air sikit. Dia kata, kenapa tak bawa air tu dalam kulit etak? Kenapa tak bawa air dalam kulit etak? Etak tu satu jenis makanan. Kalau orang Kelantan tahulah, kat sungai tu dia ada etak tu. Dia macam kerang gitu. Kecil lagi pada kerang. Etak tu kecil je. Bila kita buka kopak dia tu, macam kupang tu, kita buka tu, kita boleh isi air sikit je. Dia kata, kenapa engkau tak bawa air tu dalam kulit etak? Maksudnya, kenapa kau bawa sikit? Aku kan nak masuk kereta. Begitu. So dia guna perkataan kinayah, menggunakan perkataan kinayah, dan kita fahamlah macam tu. Jadi di sini adalah kinayah. Tidak membenarkan rumah-rumah mereka, memasuki rumah-rumah mereka setelah Nabi SAW perjanjian. Zahirnya hadis ini lebih dari di sini, okey. Zahir di sini ialah hadis ini, atau zahirnya hadis ini lebih daripada Al-Quran. Setelah melakukan perjanjian dengan Ahlul Kitab, tidak dibenarkan memasuki rumah-rumah mereka tanpa izin. Tidak membenar memasuki rumah-rumah mereka tanpa izin.
Banyak peraturan yang dikenakan kepada Yahudi apabila perjanjian berlaku. Antaranya tidak memakai pakaian menyerupai ulama dan tidak juga menaiki kenderaan, berjalan di sebahagian jalan sahaja, satu jalan sahaja. Tidak boleh membina kanisah dan tempat peribadatan Yahudi yang baru dan perlu membayar jizyah serta peraturan-peraturan yang lain lagi. Jadi memukul wanita iaitu kinayah, iaitu memukul di sini ialah tidak memukul, bukan memukul maksudnya, iaitu tidak memukul ini tidak melakukan hubungan dengan wanita tadi, hubungan. Jadi dia sebagai hamba kan, hamba maka tak boleh lah. Masa tu hamba tu sudah halal, tapi Nabi kata tak boleh melakukan jima' dengan wanita-wanita Yahudi, tawanan Yahudi sebelum diistibrakkan. Sebelum istibra' dia hukum tu tawanan wanita, tawanan perang ni, wanita yang menjadi tawanan perang dia perlu diistibra' tu. Apa maksud istibra'? Perlu membersihkan rahim dia dahulu. Adakah dalam kandungan dia tadi, dalam kandungan wanita tadi yang menjadi hamba tadi, kandungan itu perut dia ada baby atau tidak, maksudnya dia hamil atau tidak. Jadi dia akan diistibrakkan, iaitu dia ada hukum lah untuk hamba-hamba dia. Nanti dalam bab hamba, kehambaan, kita akan ceritakan di sana. Banyak peraturan yang dikenakan. Hadis ini, pengarang kata beliau tidak menjumpainya, tetapi cucu beliau, iaitu Syekh Mirik Syah rahmatullah alaih, telah menjumpai dalam kitab Sunan Abu Daud. Rawahu Abu Daud fi isnadihi. Cuma dalam riwayat Abu Daud. Ada cuma dalam, tapi oleh kerana hadis ni semakna dengan hadis-hadis yang selepasnya, walaupun hadis ini ada pertikaian di kalangan rawinya, tapi kan hadis-hadis ni semakna dengan hadis yang sebelumnya. Hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya tadi. Nabi SAW, kama harramallahu illa an yuhilla lakumul himar. Jadi seolah-olah hadis ini semakna. Jadi sebab itu kadang-kadang musannif, pengarang tadi, dia membawa hadis tu ada sedikit takallum. Apa maksud takallum? Ada sedikit perbahasan dari segi rawinya, iaitu dari segi siqahnya rawi tadi. Tapi oleh kerana mafhumnya sama dengan mafhum sebelumnya, maka hadis daif itu diterima. Jadi sebab itu tak semestinya semua hadis daif kita tolak. Tak. Sebab musannif, pengarang akan membawa hadis daif tadi selepas riwayat yang sahih, yang mana hadis daif tadi semakna dengan hadis-hadis yang sahih, maka riwayat itu diterima. Okey. Nasihat selamat tinggal daripada Nabi yang menyebabkan sahabat menangis. Oh, Nabi buat satu bayan al-wida', macam bayan selamat tinggal lah, satu nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam zata yawmin thumma akbala alaina biwajhihi wa wada'ana maw'izatan balighatan zarafat minha uyun wa wajilat minha alqulub. Qala rajulun ya Rasulullah ka'anna hazihi mawdi'atul mawaddi' fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in kana 'abdan habasiyyan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah illa annahuma lam yazkura as-salah. Sayyidina Irbad bin Sariyah, hadis yang ke-165. Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW solat berjemaah bersama kami
Kemudian baginda menghadap kami dan memberi nasihat dan yang memberi kesan dalam hati kami. Kadang-kadang nasihat yang kami sampaikan tu, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjunam ke dalam hati sahabat dan ke semua nasihat-nasihat. Tapi hak ni rasa lain sikit. So dia feeling tu lain sikit. Bercucuran air mata kami. Hati kami menjadi takut. Maka seorang lelaki telah berkata, yakni sahabat telah berkata, "Ya Rasulullah, seolah-olah nasihat Tuhan ini satu nasihat perpisahan." Oh, macam nasihat perpisahan dah. Oleh itu, berilah nasihat kepada kami. Maknanya, tambahkanlah nasihat lagi pada kami. Maka baginda bersabda, "Aku menasihati kamu supaya bertakwa kepada Allah dan aku menasihati kamu supaya bertakwa pada Allah dan menasihati kamu supaya dengar dan taat. Sami'na wa ata'na." Supaya kamu dengar dulu. Kadang-kadang orang tak nak dengar pun. Nak macam mana? Nak taat. Dengar dulu nasihat-nasihat. Dan taatlah. Dengar dan taat kepada pemimpin kamu, iaitu amir kamu. Walaupun ketua kamu itu seorang bangsa Habsyi sekalipun. Maka sesungguhnya sesiapa yang hidup selepasku, dia akan melalui perselisihan yang sangat banyak. Hendaklah kamu melazimkan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang diberi petunjuk. Hendaklah kamu berpegang dengannya dan gigitnya dengan geraham, dan jauhilah perkara yang baru. Sesungguhnya setiap sesuatu yang bersalahan dengan syariat. So perkara baru tu pun saya tulis tu bersalahan dengan syariat adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Jadi sebab apa saya masukkan gitu? Sebab kita dah jelaskan dahulu bahawa dalam keduniaan, perkara-perkara dalam perkara-perkara keduniaan ni, dia tak bid'ah, tapi dia ada garisan syariatnya. Begitu juga dalam amalan-amalan agama yang lain, dia ada garisan syariat. Jadi terjemahan dia garisan syariat tadi. Sesungguhnya setiap yang bersalahan dengan syariat adalah bid'ah. Dan bid'ah tersebut yang bersalahan dengan syariat itu adalah sesat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Melainkan dalam riwayat mereka berdua tidak menyebut tentang solat. Yang ini dia tak sebut bahawa Nabi solat bersama kami dan Nabi berkhutbah. Cuma mereka dalam riwayat yang kedua tu menyatakan bahawa Nabi menyampaikan nasihat kepada kami. Muhtaram Ustaz Pengarang. Jadi Ustaz saya Muhtaram Ustaz Pengarang. Jadi bila penerangan ni dia daripada saya lah. Jadi saya kata dia, dan terjemahan hadis, terjemahan dan pengarang. Pengarang tu daripada saya lah. Dan saya ambil mana-mana syarah, saya aturkan, saya ambil mana-mana kata-kata dalam ustaz masa kita belajar menyalin bersama beliau. So banyak perkara yang saya isikan dalam penerangan tadi. Tapi tidak secara detail, tapi secara ringkas supaya perkara ini dapat dibentangkan dan dimudahkan lah. Ada perkara yang detail, ada perkara yang dijelaskan secara ijmali sahaja, secara kasar. Okey, muhtaram yang dimuliakan Ustaz Pengarang, iaitu Ustaz kami, Ustaz saya Syekh Maulana Ihsanul Haq damat berkatuhum hafizahullah, telah menganjurkan agar nama-nama sahabat yang tidak masyhur ini dihidupkan kembali dengan nama-nama anak-anak kita sempena nama mereka. Jadi kan kita kan nama sekarang dah nama-nama hebat dah. Dulu nama entah ke mana tak tahu. Mak ayah kita masa sekelas dengan saya masa sekolah tu, nama anak dia Zazizu, Zuziza. Zazizu, Zuziza, Zizazu. Dia tiga beradik tu, nama dia Zazizu, Zuziza, Ziziza. Macam-macam nama yang tak tahu entah ke mana pula maknanya. Tapi ya Masya Allah, selepas tu ada kesedaran, ada agama dalam kehidupan, maka diletakkan nama-nama yang baik. Jadi batu ustaz kami kata, kalau nak letak nama ni, letak nama sahabat-sahabat yang jarang digunakan. Misalnya Irbat, Ukasyah, Ukasah bukan Ukasyah, Ukasyah. Contoh dia sahabat-sahabat ni, Irbat, Miqdam, Ukasyah,
Ukasyah, dia ada double K itu sebenarnya, dan lain-lain lagi. Okey, satu hari setelah mengimami solat subuh, satu ketika Nabi mengimami solat subuh. Berdasarkan riwayat yang lain, Nabi telah memberi satu penerangan yang hebat. Nabi telah memberi, lepas main subuh, Nabi kumpul, Nabi bagi bayan lah. Tapi taklah panjang macam kita bayan 2-3 jam. Nabi simple-simple aja. Kalla wa talla. Percakapan Nabi, ulama mengatakan kalla wa talla, iaitu simple, ringkas, tapi maksudnya mendalam. Berdasarkan riwayat yang lain, Nabi telah memberi satu penerangan yang hebat sehingga menyebabkan hati kami menjadi sedih. Begitu terkesan. Zahirnya bayan tadi, penerangan tadi tersebut dan lebih kurang dalam 15-20 minit lah. Nabi bagi menusuk, betul-betul menusuk kalbu dalam masa 15-20 minit. Maka Nabi SAW, sahabat tu katakan, macam al-wida' pula. Ini macam bayan selamat tinggal ni, umat fana. Kalau mana Yusuf rahmatullah alaih dalam dakwah sebelum dia meninggal, dia bayan umat fana. Masya Allah, bayan yang begitu menusuk kalbu pada tahun 1965. Penerangan tadi menusuk kalbu lah. Mana Yusuf rahmatullah alaih, Amir dakwah yang kedua, mana Yusuf rahmatullah alaih meninggal pada tahun 1965. Dan 1965 itulah Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih menjadi amir sehingga ke 1995. 1995 beliau meninggal. Okey, takwa menghindarkan diri. Jadi di sini Nabi memesankan pertama sekali ialah supaya bertakwa. Takwa, apa itu maksud takwa? Telah saya jelaskan. Takwa Nabi kata ahuna. Takwa tu dalam dada kita, dalam jantung kita, iaitu dalam hati kita. Jadi takwa di sini maksud dari segi bahasanya menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang, menghindarkan diri daripada sesuatu yang tidak disukai. Itu maksud dia takwa. Al-ijtina. Takwa ni maksud dia al-ijtina. Takwa ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, ialah makna dia takut. Makna dia apa dia? Takut. Makna dia takut. Itu maksudnya nuaiman. Itu dalam bahasa tasghir. Jadi perasaan dia takut, takwa tadi. Kalau kita terjemah, takwa sikit, takutlah sikit. Maksud takut tu maksudnya ialah menghindarkan diri. Kenapa kita takut? Maksudnya kita menghindarkan diri daripada benda-benda yang kita rasa boleh memudaratkan kita. Itu kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Kita menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita. Jadi takwa di sini ialah kita menghindarkan diri daripada sesuatu perkara yang boleh memudaratkan kita. Jadi kita ijtinab, iaitu kita menahan diri kita. Itu makna dia takwa. Maka Nabi kata takwalah, iaitu pertama menghindarkan diri daripada kufur dan syirik. Takwa kita pertama ialah kita takut terjerumus daripada kufur dan syirik. Kita takut kita ni berada dalam kufur dan syirik. Jadi kita menghindarkan perbuatan-perbuatan kufur dan syirik. Perbuatan kufur dan syirik ni, takwa itu secara terang-terangan lah. Syirik secara terang-terangan lah. Kita panggil dia syirik jali. Syirik yang terang-terang, kufur dan syirik. Daripada hati kita, maknanya dalam hati kita. Daripada dosa-dosa besar. Juga kita menghindarkan diri daripada perkara dosa-dosa besar yang boleh mubiqat, yang boleh membinasakan. Kita belajarkan bab dosa-dosa besar, 7 dosa besar yang boleh membinasakan. Banyak lagi lah dosa-dosa besar. Di situ cuma hanya disebut 7 sahaja pada mauqi' tersebut, pada masa tersebut. Mauqi' itu masa lah. Jadi, dan menghindarkan diri daripada dosa-dosa kecil seperti yang diisyaratkan dalam hadis ini. Satu lagi ialah menghindarkan diri daripada ma'siwallah, selain daripada Allah. Hati kita jangan berpaut selain daripada Allah. Ini takwa yang paling tinggi. Maksudnya kita tak ada hubungan dengan siapa, kita hubungan kita dengan Allah. Ini takwa ni yang susah untuk dihadirkan. Yang takwa inilah yang kita nak usaha. Ma'siwallah, menghindarkan diri selain daripada Allah.
ma siwallah maksudnya selain daripada Allah. So hati kita cenderung kepadanya sahaja. Sebagaimana firman Allah SWT, diambil takwa tu dari 3 makna ni, diambil daripada firman Allah Ta'ala surah Ma'idah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat junahum fi mata'imu iza mattaqau. Sekali ittaqa, ma ittaqa, iza mattaqa wa amanu wa 'amilus solihat summa taqau. 2 kali, wa amanu summa taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang beriman setelah mengerjakan amal yang soleh pada apa yang telah mereka makan terdahulu. Ni kisah ni turun kepada sahabat-sahabat yang takutlah amalan-amalan mereka yang dahulu, amalan-amalan mereka yang sebelum mereka syirik tadi, amalan-amalan mereka sebelum mereka syirik tadi, sebelum amalan-amalan mereka yang mana pada zaman mereka syirik tadi mereka takut. Jadi takut pasal ni Allah kata, ni Allah turunkan ayat ini. Allah kata, tidak ada dosa bagi orang yang beriman setelah mengerjakan amal soleh pada apa yang telah mereka makan dahulu. Jadi mereka makan, mereka taubat dah masuk Islam dan semuanya, benda tu tak ada jadi dosa adalah apabila mereka beriman serta beramal amal yang soleh, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh. Iza mattaqau, apabila mereka bertakwa, apabila setelah masuk Islam mereka ni bertakwa. Ya ayyuhalladzina, ni pun Allah berikan, Allah perintahkan takwa ini pada orang beriman 3 kali. Jadi pada mereka yang orang-orang yang beriman. Jadi apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalan. Jadi di sini ulama mengatakan orang-orang yang sudah beriman dan orang-orang yang sudah beramal soleh pun Allah SWT pesan lagi kepada mereka-mereka, iaitu pada kita orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh ini, supaya menghasilkan takwa dan menjaga takwa. Dan pesanan ini diberi sebanyak 3 kali. Kan, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Orang yang sudah beriman dan beramal soleh, maka Allah kata iza mattaqau, perlulah dia bertakwa. Wa amanu, dan orang-orang yang beriman itu juga dan beramal soleh itu juga hendaklah dia menjaga takwanya kali kedua. Dan orang yang beriman itu juga hendaklah dia menjaga takwanya dan memperelok dan memperbaiki amalannya. Ahsin, iaitu ahsana, memperelokkan dan memperbaiki amalannya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan orang-orang beriman supaya 3 kali takwa. Maknanya 3 kali takwa. Maksudnya takwa tak. Jadi ulama telah mentafsirkan apa maksud 3 kali perkataan takwa tadi. Takwa pertama ialah menghindarkan diri daripada kufur dan syirik. Kita kena hindarkan diri daripada kufur dan syirik. Takwa kedua, meninggalkan perkara haram. Takwa ketiga, mengosongkan jiwa selain daripada Allah. Mengalihkan kosong. Jadi melakukan takwa, iaitu menghindar kufur daripada syirik. Kufur dan syirik ni bila boleh terhindar daripada diri kita? Bila kufur ini akan hilang, bila syirik ini dibebaskan, bila Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi dengan satu amalan, dengan satu usaha. Nabi diberi agama dan Nabi diberi kerja agama. Nabi wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Usaha. Huda tadi usaha. Huda tadi memberi makna hidayat. Dan bila hidayat itu kita maknakan kepada Nabi, dia memberi makna irad atau tarik. Telah saya jelaskan 2-3 hari sebelum ini, iaitu 2-3 pelajaran sebelum ini saya telah jelaskan makna hidayat. Hidayat apabila dinisbahkan kepada zat Allah, dia memberi makna isal ilal matlub. Jadi menyampaikan seseorang itu kepada matlamat yang kepada matlamatnya. Menyampaikan seorang itu kepada matlamatnya. Isal ilal matlub.
Bila takwa itu, bila hidayat tadi dinisbahkan kepada Nabi SAW, ia memberi makna ira'atut tariq, iaitu sebagai penunjuk jalan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, wallazi arsala rasulahu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghantar nabi-nabi dan rasul tadi, khususnya rasul, nabi-nabi dan rasul. Sebab nabi, rasul tu semestinya nabi. Sebab tu saya terjemah nabi-nabi dan rasul. Tu sebut rasul saja ustaz tu, kenapa pula? Bila sebut rasul, maknanya rasul itu di kalangan nabi lah. Bila sebut nabi, dia tidak menjadi rasul. Tak semua nabi itu rasul. Tapi kesemua rasul itu nabi. Wallazi arsala rasulahu. Jadi apabila kami menghantar nabi-nabi dan rasul, wallazi arsala rasulahu bil huda, dengan hidayat, wa dinil haq, dan dengan agama. Jadi dua, apabila nabi-nabi dihantar dan rasul-rasul dihantar, mereka diberi agama, dan mereka bil huda wa dinil haq, mereka diberi usaha. Huda di situ ira'atut tariq lah, memberi makna usaha, kerja yang nabi-nabi buat, iaitu mengajak kepada Allah SWT, berdakwah, mengajak kepada tauhid, supaya mereka beriman kepada, supaya umatnya beriman kepada Allah. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Sebab itu kita terjemah satu, kerja, usaha yang Nabi diberi kepadanya, yang diberi kepada nabi-nabi, dan agama. Jadi agama dan kerja yang diberi kepada Nabi. Dan Nabi SAW memberitahu dengan huda ni, iaitu sebagai penunjuk jalan ini, Nabi kata, Qul hazihi sabili. Dalam satu ayat yang lain, Nabi menjelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan kepada Rasul, Qul, katakanlah hai Muhammad, hazihi sabili, ini jalan aku. Jalan aku siapa? Adu'u ilallah. Itulah huda tadilah, mengajak manusia kepada Allah. Dakwah tadi mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada ud'ullah. Dakwah apa dia? Ud'ullah awidu'ur rahman, mengajak manusia kepada Allah dan mengajak manusia kepada rahmat, iaitu mengajak manusia kepada zat Allah dan mengajak manusia ar-rahman. Tu salah satu daripada sifat Allah, iaitu mengajak manusia kepada Allah dan mengajak manusia kepada sifat-sifat Allah. Ud'ullah awidu'ur rahman. Dakwah apa dia? Mengajak manusia membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengeksakan Allah. Dengan itu bil huda wa dinil haq. Dan ud'ullah, mengajak manusia kepada Allah, kepada zatnya, kepada kebesarannya, kepada keagungannya. Dan bil huda wa ud'ullah awidu'ur rahman, dan mengajak manusia kepada Rahman, iaitu mengajak manusia kepada sifat-sifat Allah dengan nama Allah yang 99 tadi. Boleh faham Satu kaitan dengan satu kaitan dengan satu kaitan tadi. Jadi di sini ialah jadi macam mana untuk hindarkan kufur dan syirik ini? Maka Allah SWT beritahu kepada Nabi, Qul hazihi sabili. Hazihi kita dah belajarkan, haza masjid. Hazihi itu untuk muannas, kalau haza tu untuk muzakkar, dan haza tu ismi isyarat yang jelas. Haza masjid, ini sebuah masjid. Haza. Jadi dalam mula-mula dalam hadis yang pertama, haza tadi iaitu agama yang jelas, perkara yang jelas. Haza ni nak menunjukkan benda yang jelas. Tapi di sini tidak sebut haza, disebut hazihi. Sebab sabil itu ialah ayat muannas, perkataan muannas, maka di bawah hazihi. Hazihi itu muannas. Sama dengan haza. Haza masjid. Masjid itu ialah lafaz dia muzakkar, maka perkataan ismi isyarahnya dengan ismi isyarah muzakkar. Haza. Jadi jalan tu dari segi sudut bahasa Arab dia adalah perkataan muannas. Lafaz muannas. Sabil itu lafaz muannas. Masjid itu lafaz muzakkar. Sebab itu haza masjid, hazihi sabili. Hazihi itu ialah ismi isyarat, ialah untuk lafaz muannas. Hazihi sabili, jalanku. Dia tak kata subul, dia kata jalan satu je. Kalau subul tu plural kepada sabil, kepada sabil. Ni sabili, li tu ya mutakallim. Ya mutakallim tu idafah ma'ana ya mutakallim. Hazihi sabili, jalanku.
Apa jalanku? Ad'u ilallah. Ajak manusia pada Allah. Ajak manusia pada Allah. Jadi dakwah lah tadi. Ajak manusia. Allah wa idu'ur Rahman. Ajak manusia pada Allah dan sifat-sifat Allah. Ni jalan aku. Ad'u ilallah wa manittaba'ani. Ad'u ilallah ala basirah. Mengajak dengan basirah. Basirah di sini dengan yakin. Dengan bijaksana. Dengan yakin. Nabi buat kerja ini, kerja dakwah ni dengan yakin. Dengan yakin. Sabili, mengajak manusia. Inilah jalan aku. Hazihi sabili ala basirah. Dengan yakin. Basirah. Ana wa manittaba'ani. Aku, waw tu kata hubung, dan manittaba'ani itu ialah mereka yang mengikuti aku. Kalau dalam tafsir jalan lain kata ai man anabi, ai man amanabi, yakni orang yang beriman kepadaku. Jadi kul hazihi sabili, inilah jalan dia, jalan aku, dengan basirah, dengan yakin hendaklah kamu kerjakannya. Ala basirah, ana ini kerja aku. Sebenarnya dalam ad'u sudah adanya dhamir ana, adanya subjek ana. Sebab dhamir ad'u tu sirah mutakallim, wahid mutakallim wahdah, yang mana sudah ada dhamirnya ana, akulah. Ad'u tu dalam tu aku, saya mengajak manusia kepada Allah. Jadi dikeluarkan pula ana ni dhamir juga, dipanggil dhamir marfu' munfasil. Kenapa dhamir? Kalau ana di dalam ad'u tu dhamir marfu' muttasil, tapi dikeluarkan ana di situ, dikeluarkan secara zahir dalam perkataan ana di situ. Ana itu dhamir marfu' munfasil. Ana nak beritahu kerja dakwah tu kerja siapa? Ana ni kerja aku. Wa manit taba'ani, dan kerja umatku. Dia bahasa ataf tadi. Apakah kerja Nabi? Itulah kerja umat ini. Itulah kerja manit taba'ani. Maka Nabi kata, kerja aku mengajak manusia kepada Allah, dan kerja aku ialah mengajak manusia kepada sifat-sifat Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah, dan mengagungkan sifat-sifatnya. Sebagaimana zatnya begitu, sebagaimana zatnya begitulah sifatnya. Sebagaimana zat Allah itu qadim, maka sifatnya juga qadim. Al-Quran tu juga salah satu daripada sifatnya kalamullah, dan sebab tu kalamullah tu qadim. Perbahasan ni kita telah jelaskan macam mana perbahasnya Imam Ahmad dengan Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu qadim. Atas dasar apa? Dan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu hadis. Al-Quran itu hadis baru, bukan qadim. Kerana dia tidak ada kalam lafzi, dia tidak ada kalam nafsi, dan kita ada kalam lafzi dan nafsi. Maksud Imam Ahmad adalah kalam lafz, kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Sebab tu Imam Ahmad kata Quran tu qadim, dan dia muradkan lafzi itu. Lafzi itu bagi kita ahli sunnah wal jemaah juga, ahli sunnah wal jemaah juga, jadi ahli sunnah juga. Tak apa, boleh tengok selepas itu. Jadi begitu. Quran itu lafzi, Quran itu qadim. Jadi di situ ada perbahasan, penerangan dia satu persatu. Jadi okey. Jadi mengajak manusia, anak ni kerja aku. Wa manittaba'ani. Dan inilah kerja pengikutku. Itu kerja pengikut tu. Hadis tu kalau dari segi lafzi lah baharu. Hadis tu dari segi lafzi dia panggil baharu. Tapi kalau tu hadis tu baharu, nanti orang faham dia lain pula. Hadis tu hadis Rasulullah, tapi makna hadis tu baharu. Dia ambil daripada perkataan qadim. Hadis tu lawan dia qadim. Makna dari segi bahasa lah. Kalau dari segi istilah, hadis tu perkataan Nabi lah, perbuatan Nabi lah, dan takrir Nabi lah. So dia tengok pada macam mana situasi masa kita membahaskan perkara ini. Tak boleh kita kata hadis tu baru.
dia orang pening kepala pula. So dia tengok pada situation. Tapi kita fahamlah mana situation yang kita ada padanya dan di mana perbahasan kita sewaktu perbahasan itu kita jalankan. Sama ada dari sudut lafzi ataupun dari sudut istilahiyah. Okey, so kita melihat dengan banyak cara. Okey, tak apa. Jadi anak ni kerja aku wa manittabani, dan tu huruf ataf, dan nak beritahu manittabani apakah kerja ana, sebab ana tu ambil di dalam ad'u, dikeluarkan daripada dhamir ad'u. Apa kerja ana? Ad'u, mengajak manusia pada Allah. Dan umatku, dan umatku apa dia? Umatku ni dia kena buat kerja macam kerja akulah, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Tapi Nabi akhir ayat tadi, wama, dan bukanlah ma, bukanlah ana, aku, wama ana minal musyrikin, dan bukanlah aku daripada golongan yang mensyarikatkan Allah. Bukanlah aku daripada golongan yang mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Bukan golongan yang mensyarikatkan Allah. Bukanlah aku ini daripada golongan mereka yang mensyarikatkan Allah. Jadi Nabi kata, Nabi buat usaha dakwah, Nabi buat yakin, maka Nabi kata dengan dakwah ini, dengan kerja dakwah ini, maka Nabi kata akan mengeluarkan umat daripada syirik. Dan Allah membebaskan Nabi daripada syirik dengan sebab kerja ni. Tapi kalau umat ni, untuk umat, Nabi tak, untuk umat dia tak ada garanti lagi. Sebab Nabi kata wama ana minal musyrikin. Di situ ayat tu menjelaskan aku saja. Sebab yakinlah Nabi-Nabi tadi. Jadi apabila umat ini nak keluarkan mereka daripada kufur, kita nak keluarkan umat ini daripada kufur dan syirik, maka kita kena bawa umat ni kepada kerja baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Rasulullah, maka kita adalah umat yang berdakwah. Kita kena berdakwah. Berdakwah. Jadi dakwah ni bukan saja berdakwah ni, banyaklah dari sudut dakwahnya, daripada kerjanya. Begitu. Begitu. Ya, dari sudut dakwah tadi. Khair. Jadi wama ana minal musyrikin. Jadi untuk keluarkan umat ini daripada kufur dan syirik, maka untuk membebaskan umat ini daripada kufur dan syirik, tauhid itu adalah penting. Itu mengajak manusia kepada ketuhanan, kepada tauhid itu adalah penting. Okey. Pertakwa pertama ialah menghindarkan diri daripada kufur dan syirik. Untuk hindarkan diri daripada kufur dan syirik, iaitu dengan dakwah tadi. Kedua ialah meninggalkan perkara-perkara haram. Meninggalkan perkara haram. Jadi perkara-perkara haram ni juga boleh melunturkan iman. Setelah ada iman, maka kita kena kekalkan iman. Untuk kekalkan iman, maka kita kena hindarkan diri kita daripada perkara yang membinasakan, iaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil secara berterusan. Sebab apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi perkara yang kecil selepas itu jadi besar. Perkara yang kecil jadi besar. Jadi sebab itu, kedua ialah menghindarkan diri daripada dosa besar dan dosa kecil. Dan takwa yang ketiga ialah apa dia? Iaitu menghindarkan diri kita daripada selain daripada Allah. Melawan selain daripada Allah. Menghindarkan diri kita selain daripada Allah. Maknanya masih wallah. Ni takwa ni yang paling susah ni. Takwa ni lah yang paling susah. Hati kita ni tak ada lagi dah pergantungan pada siapa kecuali pada Allah. Kecuali pada Allah. Hati kita, takluk kita, hubungan kita dengan Allah. Kadang-kadang lidah kita kena jaga. Lidah kita kena jaga. Ni kita jaga lidah saja. Gini. Hati kosong. So dia dua-dua. Dia dua-dua. Orang kata, ni Allah. Tapi dalam hati semua takut makhluk. Tak boleh lah. Jadi kita kena zahirkan. Kita kena ada iman itu dalam hati. Sebab tu iman tu benda tak nampak. Jadi, dan Nabi kata, pertama, dan aku perintahkan kamu juga mentaati amir kamu, mentaati pemimpin kamu, ulil amri, iaitu mentaati amir kamu, mentaati pemimpin kamu. Walaupun pemimpin itu daripada orang Habsyi sekalipun. Walau kana habasyian, walaupun Habsyi sekalipun. Dalam riwayat yang lain
dinyatakan bahawa pemimpin itu Quraisy. Dia ada sedikit pertelingkahan. Al-a'immah minal Quraisy. Nabi kata a'immah minal Quraisy. Pemimpin tu Quraisy. Tapi kenapa pula Nabi kata walaupun pemimpin itu seorang hamba Habsyi sekalipun. Kita kena faham satu-satu konteks bahasa yang digunakan dalam sabdaan. Sebab perkataan Nabi ni kalla wa dalla. Perkataan Nabi ni dia pendek tapi dia mempunyai maksud yang dalam dan tajam. Kalau kita tengok dari segi bahasanya, tengok dari segi zahir lafaz perkataannya berbezalah. Nabi kata akan datang walaupun amir yang dilantik di kalangan kamu orang Habsyi sekalipun kamu kena taat. Sedangkan Nabi pun berkata al-a'immah, imam-imam ni, amir-amir lah, pemerintah lah. A'immah ni jamak dia kepada imam. Imam ni maksudnya imamul kubra. Dia ada dua, imamul sughra dan imamul kubra. Imamul sughra tu sembahyang dalam sembahyang jemaah tu imam sughra kita panggil. Imam kubra ni pemimpin lah. Imam kubra ni pemimpin. A'immah jamak kepada imam. A'immah, a'immah tu minal Quraisy. Nabi kata pemimpin ni ialah daripada bangsa Quraisy. Jadi kenapa Nabi kata bangsa Habsyi pula akan jadi datang pemimpin itu daripada Habsyi? Di sini kita kena faham konteks bahasa yang digunakan pada saat itu. Maksud di sini ialah mubalaghah. Maksud di sini nak beritahu kalaulah dari segi taat, mubalaghah dari segi taat, walaupun pemimpin itu daripada orang Habsyi sekalipun kamu kena taat. Lebih-lebih lagi lah pemimpin itu daripada Quraisy. Lebih-lebih lagi lah pemimpin itu daripada Quraisy. Dari sudut mubalaghah, nak beritahu mubalaghah makna penekanan dari sudut ketaatan kepada pemimpin. Okey, a'immah. Okey, maksudnya di sini ialah mubalaghah dalam ketaatan. Yakni jika Habsyi sekalipun perlu ditaati, maka lebih-lebih lagi lah kalau Quraisy. Maksud yang lain ialah pemimpin itu daripada Quraisy. Pemimpin besar ni, maksud kedua pula ulama kata pemimpin besar ni memang Quraisy. Tapi ada pemimpin kecil ni, mungkin ada juga daripada golongan-golongan yang lain selain daripada Quraisy. Ketua jabatan dan sebagainya boleh dilantik daripada kalangan selain daripada ketua pengarah tu. Dia ada pengarah. Ketua pengarah tu nak jadi pengarah boleh? Tak boleh. Ketua pengarah dia ketua pengarahnya. Dia ada pengarah pula. So dia ada ketua pengarah, dia ada pengarah. Setiap lapisan tu di departmen tu dia ada pengarah pula. So dia ada ketua pengarah pula. Kalau kita tengok dari segi pangkat begitulah. Allahu Akbar. Maka sesungguhnya siapa yang hidup selepasku, Nabi kata, akan melalui perselisihan, ikhtilaf. Dah kan? Ikhtilafan kasira. Nabi tak kata khilaf, Nabi kata ikhtilaf. Ikhtilafan kasira. Cuma kita guna perkataan khilaf. Sebenarnya perkataan tu ikhtilaf, berbeza pendapat. Jadi Khulafa' Rasyidin. Jadi selepasku melalui perselisihan yang banyak. Ikhtilaf di sini maksudnya sama ada dari segi imarah, dari segi pemerintahan, dari segi akidah dan juga dari segi fiqhnya. Lain-lain tu dari segi fiqh, muamalatnya dan sebagainya, kamu akan dapati ikhtilaf. Akan berlakunya ikhtilaf di kalangan kamu. Okey. Maksud Khulafa' Rasyidin ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Maksud sunnah ialah sunnah Rasulullah. Tetapi apabila berlakunya perubahan zaman dan kamu melihat Khulafa' Rasyidin itu melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka hendaklah kita mengikut apa yang dilakukan oleh mereka. Sebab tu Sayyidina Umar pun katakan dia memulakan sembahyang tarawih secara berjemaah. Maka Sayyidina Umar sendiri berkata, ni'matu bid'ati hazihi. Nabi Sayyidina Umar pun sendiri kata bid'ah ni, bagusnya bid'ah ni. Maksud bid'ah Umar tu benda baru, Nabi tak buat. Tapi dia bukan sesat, sebab dia berada di atas bid'ah iaitu dia berada di atas bid'ah pula. Dia berada di atas sunnah.
yang sebelah dijelaskan oleh Nabi. Sebab tu dalam ta'rif bid'ah dari istilahi, yang tak ada di zaman Nabi, yang tak ada di zaman sahabat, yang tak ada di zaman tabi'in. Dilakukan oleh Rasulullah, hendaklah kita mengikut apa yang dilakukan oleh mereka. Sayyidina Abu Bakar melantik khalifah selepasnya Sayyidina Umar. Ini berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Telah kita jelaskan dulu kan, macam mana pelantikan khalifah. Gitu. Sayyidina Umar berbeza dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jika sekiranya peristiwa ini berlaku di zaman Nabi, maka baginda juga akan melakukan seperti yang dilakukan sahabat. Jika di zaman Nabi perkara ini berlaku, maka Nabi akan buat macam tu, macam mana Sayyidina Umar telah buat menentukannya. Sayyidina Abu Bakar buat lain, ya kan? Nabi tak lantik siapa menjadi khalifah, tapi orang Islam telah melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Sebelum Sayyidina Abu Bakar wafat, meninggal, Sayyidina Abu Bakar dah lantik terus Umar menjadi khalifah dengan menentukan orang, dan Nabi tidak menentukan siapa. Jadi Nabi dengan Abu Bakar pun sudah berbeza. Baginda SAW dengan Sayyidina Abu Bakar pun sudah berbeza. Dan Umar datang, dia ada dua jalan depan dia. Jadi Umar ambil joint venture. Umar tetapkan pemimpin daripada kalangan 6 orang, cuma tak tetap siapa di kalangan 6 orang tadi. Telah kita jelaskan sebelum ini, so saya tak nak jelas lagi. Kita terus lagi. Peganglah kamu dengan gigi geraham, iaitu berpegang teguh. Maksudnya pegang betul-betul. Maksud kedua, mungkin dalam menjalankan sunnah tersebut, maka seorang itu akan mendapati kesusahan. Memang susah nak istiqamah sunnah ni, nak berada pada satu-satu amalan sunnah ni memang susah. Dalam perjalanan sunnah, dan mungkin menjalankan sunnah tersebut, maka seorang itu akan mendapati kesusahan. Maka hendaklah bersabar dan menanggung kesusahan tersebut. Bersabar sehingga manisnya iman itu. Mahdiyin. Apa itu Mahdiyin? Yang diberi petunjuk. Khulafa ialah Khulafa Rashidin, ialah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Oleh itu hendaklah mengikuti sunnah-sunnah mereka, iaitu sunnah Khulafa Rashidin. Apabila perkara-perkara baru wujud dalam agama, hendaklah menghindarkannya, iaitu bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Kerana bukan setiap perkara baru itu sesat. Kerana seperti yang dibincangkan dahulu, bid'ah terbagi kepada dua. Ada yang hasanah dan ada yang dalalah. Yang hasanah pula, dan bid'ah tu bid'ah baik, bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Dan bid'ah pula dibahagi kepada 3. Bid'ah lughawiyah yang terbahagi kepada 5. Bid'ah lughawiyah yang wajib, dari sudut lughawiyah yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh dan yang haram. Dan di dalam bid'ah istilahiyah serta bid'ah, satu lagi bid'ah amaliyah. Telah kita jelaskan sebelum ini. Jadi tak semuanya, semua benda baru tu bid'ah. Tak semua benda baru tadi bid'ah. Sebab itu benda perkara yang bersalahan dengan syariat. Betul, di dalam perkara dunia tidak ada bid'ah. Dalam komputer tidak ada bid'ah. Dalam mobile tidak ada bid'ah. Tak bid'ah pun, zat tu tak bid'ah. Tapi penggunaannya tu, adakah dia bersalahan dengan bersalah? Sebab ada orang kata, mana video bid'ah? Mana handphone bid'ah? Dia tak termasuk di dalam perbahasan bid'ah. Betul, tetapi penggunaan dia tadi, adakah mengikuti syariat atau tidak mengikuti syariat? Adakah melihat video yang buruk, video cerita-cerita yang buruk, sama dengan melihat perkara yang baik? Berbeza, sebab syariatlah yang mengatakan perkara itu baik atau tidak, yang bersalahan dengan syariat. Jadi tak semua benda baru itu, benda baru tadi bid'ah yang menyesatkan. Di ulama telah menggariskannya dengan garisan-garisan tersebut yang perlu kita fahami. Bukan semua benda baru semua bid'ah. Apatah lagi perkara-perkara dalam agama semua disebutnya bid'ah.
Dan kita telah ada usul kan, sesuatu perkara tadi dah ada usul, sama ada dia haram atau dia halal dari sudut awalnya, dan ada yang mengharamkannya dan ada yang mengharamkannya. Permasalahannya bid'ah lidin dan bid'ah fiddin, pembaharuan pada asal agama tadi yang tak ada asal usulnya, dan yang tanpa ditolak yang lama tapi dikeluarkan yang baru dan mengatakan inilah ain agama dan sunnahnya. Itu bid'ah yang tak boleh dipakai. Begitu. Nabi membuat lakaran untuk memahami sahabat. Nabi buat satu lakaran untuk Nabi memahamkan sahabat. Hadis yang ke-166, bracket 27. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasul sallallahu alaihi wasallam khattan summa qala hazihi sabilullah summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi qala hazihi subulun. Hazihi subulun. Tapi di sini disebut hazihi subulun sebab muannas tadi. Dan jamak tu juga dia pandai maka muannas walaupun dia muzakkar. Hazihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi wa qara'a wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu al-ayah, rawahu Ahmad. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu lakaran, membuat satu garisan kemudian baginda bersabda, ini adalah jalan Allah. Aku garis ni jalan Allah, di garis straight jalan Allah. Kemudian baginda menggaris garisan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan baginda bersabda, ini banyak jalan-jalan pula. Di atas jalan-jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian Nabi membaca ayat, sesungguhnya jalanku ialah jalan yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya. Dia lukis satu garisan, lepas tu tepi tu jalan-jalan yang ada, jalan-jalan yang becak, jalan-jalan yang boleh membawa manusia kepada kehancuran. Jadi jalan Nabi itu siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sebab kita kena minta jalan yang lurus. Berilah petunjuk, ihdinas sirat, berilah petunjuk kepada kami, ihdinas sirat, petunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Begitu. Iman akan sempurna apabila kita ada ittiba'. Iman akan sempurna apabila, di situ saya tak ada penerangan yang banyak sebab saya tak nak terang di situ. Saya kata jalan lurus tu kita dah terangkan. Dan hadis yang ke-167 bracket 28, iaitu iman akan sempurna apabila adanya ittiba'. Ittiba' ni lah yang kita ikut secara surahnya, secara sirahnya dan secara sarirahnya. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وراه في شرح السنة. قال النووي في أربعينه هذا حديث صحيح ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح في كتاب الحجة. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman seorang itu sehingga keinginannya hawa, ini keinginannya mengikuti apa yang aku bawa, ma ji'tu bih, apa yang aku bawa. Hadis riwayat daripada Syarh Sunnah, kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh pengarang pertama itu Imam Baghawi. Dan dalam Syarh Sunnah ini hadisnya ialah bersanad. Okey. Dan Imam Nawawi rahmatullahi alaihi berkata di dalam kitab Matan Arba'innya, iaitu hadis ni hadis sahih. Kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Dalam kitab Al-Hujjah dalam sanad yang sahih. Satu ialah hajat, satu hawa, keinginan kita. Satu adalah hajat, dan satu lagi ma ji'tu bih, apa yang dibawa oleh Nabi, iaitu agama dalam sunnah.
dalam sunnah Nabi. Ma ji'tu bih, apa yang dibawa oleh Nabi. Itulah agama dan itulah sunnah. Jadi agama ni mesti ma ji'tu bih. Ma ji'tu bih mesti satu keinginan. Dan ingat, keinginan manusia ni dia tak akan selesai. Keinginan manusia ni tak tertunai di dunia ini. Lau kana li ibni Adam wadiyan min mal. Nabi kata dalam hadis kursi. Nanti kita akan belajar dalam jilid ke-8 nanti. Iaitu dalam jilid ke-9 tadi. Dalam jilid ke-9 Kitabur Riqaq, bab penghambaan, bab Kitabur Riqaq. Ini hadis-hadis yang akan dikeluarkan di sana. Kitabur Riqaq ni hadis-hadis yang akan dikeluarkan di sana, hadis-hadis untuk membentuk hati kita. Sebab tu kalau kita belajar dalam Mishkat dulu, kita belajar dengan Maulana Abdul Rahman. Dalam Abdul Rahman hisah yang kedua, kita akan, sebelum kita belajar bab-bab lain, kita belajar Kitabur Riqaq. Kitabur Riqaq ini bab-bab penghambaan. Bab riq ni hamba, riqaq ni jamak kepada hamba. Kitab penghambaan, dan hadis-hadis yang akan disebut ialah hadis-hadis untuk membaiki hati kita, akhlak kita dan sebagainya. Dan ini di dalam jilid ke-9 insya-Allah. Jilid ke-9 ni saya target tahun ni nak akan siap, tapi mungkin oleh kerana PKP kita ni, COVID ni dia lambat sikit. Ada khair lah dengan sebab apa berlakunya demikian. Allahu akbar. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Khair. Jadi satu, Nabi kata lau kana li ibni Adam wadiyan min mal. Wadiyan min mal. Jika la batigha saniyan, jika kita ada satu kebun, satu lembah. Lembah ni lembah Kelang Valley lah lembah ni. Lembah ni Kelang Valley lah 10 km 20 km persegi. La batigha saniyan, nescaya orang tu tak cukup. Dia akan cari nombor 2, lembah yang kedua. Walau kana li ibni Adam wadiyani min mal, jika anak Adam tu dia ada lembah emas, lembah harta, bukan lembah pokok-pokok ni, bukan sawit ni, harta keluar tu, cangkul-cangkul tu keluar harta, keluar emas. La batigha salisan, dan dia akan ambil nombor 3. Dia akan cari nombor 3. Wala yamla'u jawfani bani Adam illa turab, dan yang akan mengenyangkan perut anak Adam tidak lain tidak bukan ialah dengan tanah sahaja. Jadi keinginan manusia ni bukan asal. Tidak ada satu keinginan pun dapat diselesaikan. Untuk menyelesaikan keinginan manusia dalam syurga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir, walakum fiha ma tashtahi. Di syurga tu Allah Ta'ala kata walakum fiha ma tashtahi, hawa, apa yang diinginkan. Walakum fiha ma tad'un, apa yang didoakan. Nuzulan tu bukan turun di sini, maksudnya tetamu. Ala tanzilu bina fatusiba khaira, tanzilu bina. Kenapa tak nak jadi tetamu kami? Fatusiba khaira, kalau jadi tetamu kami, kamu akan dapat kebaikan yang banyak apabila menjadi tetamu kami. Nuzulan tu bukan turun, walaupun nuzul tu makna turun, tapi nuzulan min ghafurur rahim. Nuzulan di sini ialah sebagai tetamu Allah yang Maha Ghafur lagi Rahim, dan di sanalah Allah akan menyempurnakan keinginan kita di syurga Allah, dan segala keinginan dan hajat kita akan ditentukan. Di dunia ini kita kena tahan hajat kita. Ma ji'tu bih ma la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu. Keinginan kanu ma ji'tu bih, disandarkan kepada agama yang dibawa oleh Nabi, disandarkan kepada mereka yang disandarkan kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi. Jadi satu ialah hajat kita, keinginan kita. Satu lagi ialah apa yang dibawa oleh Nabi, iaitu agama dan kerja agama. Hajat itu bukan matlamat kita. Tetapi apa yang dibawa oleh Nabi itulah matlamat kita. Sebab matlamatlah bila kita kejar apa yang boleh menyelamatkan kita kepada matlamat. Matlamat kita nak berjaya. Matlamat kita bukan nak kenyang. Matlamat kita ialah macam mana kita dapat kejayaan. Bukan nak puas, tetapi kita mendapat kejayaan. Tapi
Kena dua-dua, nak puas pun nak berjaya. Dia benda yang sulit lah, benda yang sulit. Nak senang, nak dapat harta banyak, tak boleh lah. Kena susah dulu baru dapat kemanisannya. Sandaran baik atau buruk bukan pada sempurnanya keinginan dan hajat. Oh baiknya, sebab apa hajat kita selesai. Sebab tu Allah Ta'ala kata, asa tuhibbu syai'a, asa tuhibbu syai'a fahuwa syarrul lak. Ada benda kamu suka, benda tu tak baik untuk kamu. Asa takrahu syai'a fahuwa syarrul lak, fahuwa khairul lak. Ada benda yang kamu tak suka, benda tu tak baik untuk kamu. Jadi sebab tu sandaran tu bukan hajat yang ditunaikan, bukan hajat yang kita tertunai. Tapi sebab tu Allah kata, asa tuhibbu syai'a, ada benda yang kita tak suka, asa benda yang kita suka, wa huwa syarrul lak, tapi benda tu Allah kata dia tak elok untuk engkau. Asa tuhibbu, asa takrahu syai'a, ada benda yang kamu tak suka, wa huwa khairul lak, sedangkan perkara itu baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah lah yang Maha mengetahui dan kamu tidak maha mengetahui. Kamu tidak tahu apa-apa. Boleh faham Saya cepat sikit hari ni. Saya tak cakap perlahan-lahan. Saya cakap laju-laju je hari ni. Tak apa, tuan-tuan dah lama dengan saya, tuan-tuan boleh faham lah. InsyaAllah. Okey. Jadi, asalnya ialah matlamat kita. Kita boleh korbankan keperluan untuk matlamat. Kita boleh korbankan keperluan. Sebab keperluan ni dia tak boleh bawa. Dia tak menguntungkan kita. Kita boleh keperluan. Perlu saja. Perlu yang mana ada perlu jalan lah. Matlamat tu yang nak dicapai. Matlamat tu yang nak dicapai. Sandaran baik atau buruk bukan pada sempurnanya, bukan pada sempurnanya keinginan dan hajat, akan tetapi matlamat ialah apa yang dibawa oleh Nabi, iaitu apa dia? Hukum-hukum syar'iyah, hukum-hukum syarak. Di sini penafian dan penafian kesempurnaan iman. Nafi di sini la yu'minu, tak beriman, bukan tak beriman langsung, tak sempurna iman, tak sempurna iman. Dari segi akidah, tapi kalau kita tengok dari segi akidah pula, ialah orang-orang yang percaya, orang yang percaya yang kurang dari segi amalan. Dari segi akidah semua orang percaya, semua orang tahu Allah tu berkuasa, tapi dari segi amalan tu tergugatnya. Dari segi amalan, maka ini dipanggil fasik. Maknanya dia percaya, dia Islam, tapi amalan dia tadi melanggar perintah Allah, buat dosa, lentang pukang, tak tahu mana dia. Orang ini dipanggil orang fasik. Apa yang dibawa oleh Nabi, jika maksudnya ke semua, apa yang dibawa majid tubih ni, kalau kita tengok dari sudut umum, kesemuanya, hukum ke, akidah ke, kan dalam Islam tu kan ada imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlakiyat. Kalau kita tengok dari sudut keseluruhan, majid tubih ni dibawa oleh Nabi dari sudut imaniyatnya, dari sudut ibadatnya, daripada sudut muamalatnya, daripada sudut muasyarahnya, daripada sudut akhlakiyatnya. Dan jika termasuk kesemuanya tadi, dari sudut apa? Dari sudut ahkam, hukum ahkamnya, dan dari sudut akaidnya, daripada akidahnya. Kepenafian ini ialah nafi tak beriman langsung, penafian asal iman. Tak ada iman langsung. La yu'minu ni bukan sempurna lagi, tak beriman terus. Kalau kita menyatakan perkara yang dibawa itu juga dalam bentuk akidah. Oleh itu, yang tiada iman. Jadi asas dakwah ialah kita tinggalkan apa yang kita inginkan. Man chahi zindagi ko chhod de, Rabb chahi ki zindagi ko guzar de. Urdu sikit. Man chahi, apa saja yang kita nak, apa saja keinginan. Man chahi, apa yang kita nak. Man chahi zindagi, kehidupan apa yang kita nak. Kehidupan apa yang kita nak. Man chahi zindagi ko chhod de, tinggalkan keinginan kita. Apa yang kita inginkan dunia ni, kita tinggalkan keinginan yang salah. Rabb chahi ki zindagi ko guzar de. Maka apakah keinginan Allah dan Rasul, yang diinginkan itulah yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Asas dakwah ialah untuk tinggalkan yang kita inginkan. Tinggalkan apa yang kita inginkan dan sempurnakan keinginan Allah. Inilah asas yang paling besar. Apabila ditanya kepada pengasas dakwah Maulana Ilyas rahmatullah alaih, apakah yang tuan inginkan daripada usaha dakwah ni? Tuan nak pangkat, tuan nak darjat, tuan nak kekayaan, dan tuan nak segala-galanya? Maulana Ilyas rahmatullah alaih satu keturunan yang kaya. Keturunan yang kaya. Maulana
Ismail rahmatullah alaih. Maulana Ismail tu adalah ayah kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maulana Ismail. Maulana Ismail dia bukan Syekh Ismail Syahid lain. Maulana Ismail. Maulana Ismail ni ayah kepada Maulana Ilyas. Ayah kepada Maulana Ismail ni dia ada 2 isteri. Dia kahwin dengan satu lagi dia kahwin dengan isteri pertama, lahirnya Maulana Muhammad. Dan daripada isteri yang kedua tadi lahirnya Maulana Ilyas dan Maulana Yahya. Maulana Yahya. Maulana Yahya ni adalah bapa kepada Maulana Zakaria. Dan Maulana Ilyas ni ayah Maulana Ilyas ni itulah dia pada Maulana Ismail, Maulana Yahya dan Maulana Zakaria. Maulana Yahya dan dia ada 3 beradik, Maulana Muhammad, Maulana Yahya dan Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ni anak dia Maulana Yusuf. Maulana Yahya anak dia Syekhul Hadis tu. Maulana Yusuf dengan Maulana Zakaria sepupu. Dan Maulana Zakaria ni anak saudara kepada Maulana Ilyas. Maulana Ilyas dan Maulana Muhammad. Maulana Muhammad ni ia adalah atuk kepada Maulana Inamul Hasan. Atuk kepada Maulana Inamul Hasan. So dia semua adik-beradik je semua situ. Orang-orang sana dia kahwin dengan jaga keturunan dia tu semua adik-beradik je. Begitu. Dan Maulana Ismail ni lah. Maulana Ismail ni orang kaya. Dia dah dapat harta daripada keturunan Raja Akbar. Raja Akbar tu yang menjadi raja di usia yang kecil apabila ayahnya meninggal. Akbar Badshah dia panggil. Itu harta dia banyak. Mereka ni keturunan kaya zaman-zaman dulu lagi ni. Harta tak habis. Bukan nak harta pun. Tak ada nak harta buat lawan seorang sanjung nak dapat harta. Tak ada lah. Jadi mana Yusuf rahmatullah alaih. Jadi Maulana Ismail ni dia kaya. Maulana Ismail ni dia kaya. Dia harta dia banyak. Keturunan ni dia punya banyak harta. Dan Maulana Yusuf. Dan Maulana Yusuf ni Maulana Harun. Dan tak lama dia meninggal. Dan Maulana Harun ni ayah pada Maulana Sa'ad. Jadi ada orang mendakwakan Maulana Sa'ad ni ambil harta orang kerana nak harta. Sadar mereka ni orang kaya keturunan lagi. Makan harta tak habis. Nak makan. Ketaya turun. Kita kan ada kan di Malaysia ni. Zaman atuk-atuk dia lagi kaya. Kita ada kat rumah kita tu ada satu orang tu kaya tu. Zaman atuk-atuk dia lagi kaya. Anak-anak dia semua kaya. Cucu-cucu dia semua kaya. Semua kaya. Sama atuk lagi kaya. Atuk pun tak habis harta dah. Jadi anak ni bukan dia apa dia. Lepas tu pandai meniaga pula. Lagi kaya. So mereka ni orang-orang yang kaya. Betul, mantap. Kena ngaji dulu, kena tengok dulu, mutalaah dulu. Saya katakan baca dulu. Sebelum saya baca ni, tuan-tuan baca dulu, saya akan terangkan. Jadi amalkan mutalaah tu. Bagus Pakcik Manaf kita. Abang Manaf kita bagus. Jadi itu melangkah. Jadi orang-orang yang kaya. Jadi orang kata ada orang tuamah macam ni lah, macam ni. Tak, ni orang yang kaya. Mereka keturunan kaya. Zaman-zaman dulu lagi harta tak habis nak makan lah. Harta tak habis nak makan dah. Ada satu keturunan Khan di kampung kita Pasir Mas, Tok Seh kita panggil. Tok Seh tu zaman Tok Nenek lagi kayanya. Zaman peniaga kain, zaman Tok Nenek lagi kaya. Haji Mu'rad. Kita tahu kan Haji Mu'rad. Haji Mu'rad ni, Pasir Mas ni, kalau Pasir Mas ni Jeff kena Haji Mu'rad. Kedah Haji Mu'rad. Kedah Haji Mu'rad. Haji Mu'rad ni adalah pak mentua Haji Muhammad Din. Haji Muhammad Din. Haji Muhammad Din ni dia ada anak. Dia ada anak iaitu nama apa dah? Mati dah. Nur Muhammad. Haji Muhammad Din ni dia ada anak dia nama Nur Muhammad. Nur Muhammad ni Tok siapa tahu? Tanya bukan nak kata Tok Nelofa tu. Name Muhammad tu Tok Nelofa tu. Tok Nelofa tu. Dan sebab mak Nelofa tu kahwin dengan anak makcik besar. Makcik besar tu tokai berah. Tokai berah kaya. Puak-puak ni tokai kain. Orang kain sebab tu nak kita kaya ni kaya keturunan lagi. Kaya mereka ni keturunan lagi. Haji Muhammad Nur ni.
Dan Haji Muhammad Din tu main baik. Toknya kepada Niloufar tu baik dengan saya. Saya dah ikut dia lah dalam dakwah, mula-mula dakwah tu saya dah ikut dia lah. Kecil-kecil lagi. Tahun 80-an, akhir 70-an. Begitu. Memang orang keturunan kaya kan. Saya nak beritahu orang ni keturunan kaya zaman tok nenek lagi kaya. Jadi Maulana Ilyas buat kerja ni, dia orang kaya tu. Orang kaya tu, banyak duit tu. Tapi hidup sederhana lah, sahabat kan. Hidup sederhana saja. Hidup sunnah itu hidup sahabat. Hidup yang sederhana. Hidup yang sederhana. Simple. Orang kaya hidup sederhana. Orang nampak hidup show off lah. Itu hidup artis. Show off. Semua nak tunjuk. Hidup semua nak tunjuk. Duit dalam poket tak ada sen pun. Semua nak tunjuk belakang. So hidup ni ada benda yang kita boleh tunjuk, ada benda yang kita tak boleh tunjuk. Begitu. Wallahualam. Jadi panjang. Jadi orang tanya Maulana Ilyas asas dakwah. Asas yang paling. Apabila ditanya kepada pengasas dakwah, usaha dakwah Maulana Ilyas, apakah yang tuan inginkan dalam usaha dakwah ni? Apa yang tuan nak? Harta kau, pangkat kau, darjat kau, kemuliaan? Jawab beliau, ihya'u jami'i ma ja'a bihin nabi. Ma ja'a, apa yang dibawa oleh Nabi. Matlamat kita ialah ji'tu bih, apa yang dibawa oleh Nabi. Menghidupkan kesemua yang dibawa oleh Nabi balik. Dalam ibadat, dalam imaniyatnya, dalam ibadatnya, dalam muasyaratnya, dalam akhlakiyatnya, dalam muamalatnya. Semua sekali tu nak hidup balik. Asal dakwah, asal musuh ialah syaitan dan nafsu. Musuh kita syaitan dan nafsu. Syaitan dan nafsu. Syaitan ni nafsu yang nafsu dan syaitan. Dan kedua-duanya tidak membenarkan kita membawa ke semua. Tapi nafsu lah paling besar. Keinginan tu nafsu. Sebab nafsu lah syaitan. Iblis telah disyaitankan. Iblis tu jadi syaitan tu. Azazil tu jadi iblis tu kerana nafsunya. Iblis tu Azazil, nama ketua syaitan tu Azazil. Dia adalah golongan daripada malaikat. Dia ni letak disama dengan malaikat. Ibadatnya banyak. Tempat dunia ni tak ada tempat yang dia sujud. Kerana amalannya dia dinaikkan bersama dengan malaikat. Tapi nafsu. Jadi, dan Allah kata dia akan sesatkan manusia ini. Seorang saja kesesat selamat. Dan malaikat lain pun minta doa. Dia pun doa, dia lupa nak doa kat dia. Maka nafsu lah telah mensyaitankan Azazil tadi. Ana khairun minhu. Ana khairun. Khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar. Adam, aku dicipta daripada api. Adam dicipta daripada tanah. Ana khairum minhu. Aku baik daripada tu Adam sikit lah. So, nafsu tadi. Jadi, nafsu kita tak boleh hindarkan. Kita tak boleh nak matikan nafsu kita. Sahabat nak matikan nafsu dia. Tak boleh. Tapi kita kena kawal dia. Nafsu tu, kita kena kawal. Sahabat tu kata, aku nak puasa. Aku nak nafsu tu ada dalam diri kita. Cuma kita mutmainnahkan dia. Jangan amarah. Jangan nafsu amarah. Marah. Lawamah. Kadang baik, kadang kuali, kadang wali. Dan satu lagi, nafsu yang mana mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah jangan lupa malam ni kita bertemu di daurah. Jadi untuk pengajian umum saya berhentilah seketika, iaitu hari Khamis. Hari Jumaat malam ni kita mulakan pengajian daurah. Pagi Sabtu daurah, malam Sabtu daurah, dan Ahad malam daurah. Tapi Ahad pagi kita ada pengajian lah. Kita ada pengajian umum. Ahad pagi ada pengajian umum. Kita masuk pengajian umum Ahad pagi. Cuma Ahad malam ada daurah. Jadi siapa yang belum masuk grup daurah, siapa yang belum masuk grup daurah boleh lagi nak berdaftar. Kalau tak boleh dah nak berdaftar dalam link tadi, hubungi siapa tu? Hubungi admin 017
603-4897 insya-Allah. Boleh masuki daurah tadi untuk menghubungi admin insya-Allah. Sebab kita akan buat daurah 2 kali sebulan pada mereka yang datang. Cikgu Hatta kita tu, masya-Allah, kawan saya daripada sekolah rendah, sekolah tingkatan 1 lah gitu. Cikgu Hatta tu, masya-Allah, kadang-kadang ada dia dalam majlis kita. Jadi kalau siapa tak boleh, misalnya dia nak mendaftar link, mungkin semalam dah tutup pendaftaran dia, tapi kita nak malam ni, so kita boleh daftar lagi. Ada siapa-siapa yang tak daftar, saya bagi peluang lagi lah. Tak, Muhammad jilid keempat tak lagi. Jilid kedua kan tak habis lagi. Kitabul Taharah tu tak habis lagi. Daurah kita masih lagi dalam jilid kedua. Mungkin kita ada beberapa sesi lagi di dalam jilid kedua. Jadi saya tuan-tuan tak nak belajar laju. Saya nak belajar perlahan-lahan supaya tuan-tuan boleh faham. Tuan-tuan boleh faham. Saya tak nak mengajar laju-laju. Kalau ustaz-ustaz yang pernah mengaji tu saya boleh lajukan lah. Tapi pada tuan-tuan, saya dah berjanji dengan tuan-tuan, saya akan terangkan. Dari tempat yang kita laju, kita boleh pergi laju. Tapi tempat yang kita terangkan dalam bab masail ni, dia setiap ada masail. So kita cuba tak bincang panjang sangat, kita bincang yang basic saja, yang sekurang-kurangnya dapat diketahui. Wallahu a'lam, insya-Allah kita ketemu malam ini, iaitu di daurah kita. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana khalabana wa tajibna kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana syai'in illa sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. InsyaAllah ke seluruh Malaysia tu saya akan pergilah, insyaAllah. Kita akan lihatlah ke seluruh Malaysia, kita akan pergi, insyaAllah. Dan kita akan buat daurah lah. Kembali dah buka dah PKP ni. Wallahualam.